Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, dan wajib bagi segala rasul alaihimus salatu wassalam 4 perkara. Ni sifat 20 ataupun sifat-sifat Allah kita dah selesai pada beberapa minggu yang lepas. Ni kita masuk pula pada membicarakan sifat Rasul. Jadi pada makna kalimah la ilaha illallah dah selesai dah. Yang terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah dah selesai kita bicara. Ni kita masuk pula membicarakan kalimah yang kedua, iaitulah Muhammadur Rasulullah. Bila kita ikrar, kita mengaku, kita mengucap Muhammadur Rasulullah, maka apa yang terkandung di dalam kalimah Muhammadur Rasulullah, ni kita masuklah ni. Kata dia, dan wajib bagi segala rasul. Ini bila sebut wajib bagi, maknanya wajib pada akal kita menghukumkan bagi segala rasul alaihimus salatu wassalam 4 perkara, yakni 4 sifat. Pada akal kita, kalau nak jadi rasul, mesti sabit 4 sifat ni pada rasul alaihimus salatu wassalam. Tak mungkin ataupun mustahil pada akal
nak jadi rasul dengan ketiadaan 4 sifat ni. Jadi 4 sifat ni sabit, wajib pada akal kita hukum. Pada rasul tu mesti ada 4 sifat ni. Baik, ni 4 sifat ni yang kita kena betul-betul tengok tuan-tuan. Sebab zaman kita ni zaman yang terkadang-kadang ada juga kita dengar bercanggah dengan 4 sifat ni tuan-tuan. Baik, tengok, kita tengok, baca satu-satu dan kita fahamkan dan kita cuba mulahazahkan dalam akal fikiran kita. Kata dia, pertama daripada 4 sifat yang wajib bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam tu ialah sifat sidik. Sifat sidik wajib kita hukum nak jadi Rasul mesti bersifat dengan sidik. Baik, apa makna sidik? Sidik tu bahasa Arab, kita terjemah dalam bahasa Melayu. Ertinya erti sidik, iaitu terjemah daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Erti itu bukan huraian tu, terjemahan. Sidik Arab, Melayunya apa? Benar pada sekalian perkataan mereka itu. Benar perkata sekalian segala perkataan mereka itu. Jadi sebab tu tuan-tuan, bila kita sebut hadis Nabi, bila kita sebut perkataan Rasul, maka tidak ihtimal dusta. Maksudnya perkataan mereka tu tak boleh, mungkin salah kot, tak boleh, mungkin tak betul kot, tak boleh. Tu perkataan Rasul. Kita kena i'tiqad perkataan mereka tu benar-benar belaka, tak ada ihtimal dusta. Tak boleh. Kalau perkataan kita ihtimal, mungkin betul, mungkin salah, mungkin dusta, mungkin bohong. Tapi kalau perkataan Rasul tak boleh ihtimal. Ihtimal tu kemungkinan dusta, kemungkinan salah, tak boleh. Tak boleh i'tiqad macam tu. Jadi kita kena i'tiqad bila kata sidik Nabi ni, Rasul ni, maka sekalian perkataan mereka itu benar-benar belaka. Baik. Dan makna benar tu, makna benar tu apa? Iaitu berbetulan, kena dengan nafsu pekerjaan, yakni yang Nabi kata tu betul-betul dengan apa yang berlaku, yakni diri perkara, benda yang Nabi cakap tu benar. Tak ada satu pun dusta, tak ada. Tak ada satu pun yang salah, tak ada. Tu dia. Tu kata benar tu berbetulan. Mana berbetul? Kena dengan nafsu pekerjaan, diri benda yang Nabi cakap, walaupun yang Nabi cakap tu bukan ada di depan mata kita sekalipun. Umpamanya Nabi berkata dengan urusan akhirat, adanya soal muka nakir dalam kubur, adanya syurga dan neraka, itu semuanya kita kena i'tiqad benar. Tak boleh kata dusta kot, bohong kot, tak kena kot, tak betul kot, tak boleh. Siapa kata macam tu, na'udzubillah, boleh jatuh kepada kekufuran. Sebab mereka ingkar dengan Nabi, tak percaya dengan Rasul. Baik. Bila dah fahamnya macam tu, kata Syekh Ahmad, maka wajib kita. Kita ni siapa? Macam mana? Kita ni siapa? Kita kat sini ni, maka wajib kita. Kita tu siapa?
Umat Muhammad adakah semua? Umat Muhammad orang kafir pun umat Muhammad juga. Yang beriman. Bagi umum lah yang mukallaf. Maknanya bila sebut i'tiqad, syarak. Jadi bila sebut syarak, maka kena pada yang mukallaf lah. Kena pada orang yang sampai umur, ada akal. Kita tu tak termasuk kanak-kanak, tak termasuk orang gila. Yang di kampung Banjar tu kalau dia tak i'tiqad pun tak apa. Siapa nama dia? Zam. Dia tak i'tiqad tak apa, sebab dia bukan mukallaf. Dia tak cukup, jadi kalau tak cukup macam tu, masuk syurga bulat-bulat tu, dia malaikat tak berani tanya dia. Kalau dia meninggal dunia, malaikat tak akan tanya dia, sebab syarak tak ada pada dia. Hukum syarak tu tak taklif atas dia. Jadi dia masuk syurga bulat-bulat. Kita yang cerdik, yang ada akal ni kena tanya. Tu siapa untung macam dia untung ke kita untung? Dia untung, kita ni tak tahu lagi. Dia dah pasti dah syurga bulat-bulat tu, walaupun tengah ngaji gelak, orang tak lawak pun dia gelak, tak apa. Macam tu. Jadi kita kat sini ni orang yang mukallaf, maka wajib kita tu kena pada tiap-tiap orang yang mukallaf. Sampai umur ada akal. Wajib apa? Wajib i'tiqadkan benar mereka itu para rasul tu benar pada dakwa, pada mengaku mereka itu akan nubuwah dan risalah. Nubuwah tu makna apa? Menjadi nabi, dan risalah tu jadi rasul. Jadi kalau mereka mengaku aku ni rasul, aku ni nabi, kita kena ngakulah. Kita pun kena benarkanlah. Sebab mereka tak pernah berbohong. Dan pada barang yang menyampai mereka itu akan kita daripada Allah. Jadi mereka mengaku yang mereka sampaikan kepada kita daripada hukum hakam agama tu semuanya datang daripada Allah. Yang tu kita kena mengaku. Tak ada satu pun arahan daripada Rasul tu, hukum hakam tu daripada akal mereka, tak. Mereka semuanya datang daripada arahan Allah, mereka sampaikan kepada kita. Berapa dah tu? Wajib kita mengaku i'tiqad mereka, dakwa mereka nabi, mereka rasul, wajib kita benarkan. Dan wajib kita benarkan apa saja yang mereka sampaikan tu datang daripada Allah. Dan pada segala khabar mereka itu daripada segala perkara yang ghaib. Jadi perkara yang ghaib ni mereka bagi tahu kita. Mereka khabar pada kita berkenaan dengan hari-hari kiamat atau benda yang ghaib, bukan depan mata kita lah. Kita kena ngaku adanya soal muka nangkir, adanya titian sirat, adanya syurga neraka, tu namanya beriman dengan Rasul tu. Sangkut dekat beriman dengan Rasul tu kat situ, sangkutnya kat situ. Baik. Dan lain-lainnya, lain-lain lagi lah. Dan tengok nak mengumumkan benarnya dakwah, benarnya mereka tu sidik, mereka tu benar, umumnya dan jika atas jalan seloro sekalipun. Jadi maknanya kan, sampaikan Nabi seloro tu pun, Nabi bergurau tu pun kita kena kata benar. Tapi kalau kita yang bergurau, banyaknya apa? Banyaknya benar ke bohong? Banyaknya bohong, banyaknya dusta. Tapi kalau Nabi ni walau atas jalan bergurau sekalipun tetap benar. Ni satu hari kan, ada satu orang perempuan tua, orang perempuan tapi dia dah berumur lah. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah,
adakah aku ni masuk syurga? Aku ni masuk syurga tak Rasulullah? Kata Nabi, kata perempuan tua tu kepada Rasulullah. Lalu Nabi kata macam ni, la tadkhulul jannata ajuzun. Tidak akan masuk ke dalam syurga tu orang tua. Ajuz tu mana orang tua? Nabi jawab macam tu ni, tapi Nabi cakap tu atas jalan bergurau. La tadkhulul jannata ajuzun. Takkan masuk syurga tu orang tua. Nabi cakap betul tak? Betul. Tak mana betul je mana? Tak mana? Masuk aja syurga tu semua jadi muda balik. Walau masa dia mati tu dah warga emas dah. Janggut dah putih, misai dah putih, kalau apa ni mata dah kabur, uban pun dah bertabur. Tapi bila dia beriman masuk syurga, semua jadi muda balik. Dan tiap-tiap hari muda tu akan muda lagi, bertambah muda lagi, bertambah muda lagi. Jadi dalam syurga tak ada orang tua. Dalam syurga tak ada orang tua. Dalam syurga tu semua jadi muda balik. Allah, cubalah kita bayangkan macam mana dalam syurga pun nanti tak ada kerja apa dah tu je dalam tu. Dalam syurga tak ada kerja dah kita, tak ada kerja apa dah, nak pergi kait pokok kelapa sawit, nak buah kelapa sawit, nak jual, tak ada dah, tak ada. Tak ada dah maju. Nak pergi tengok pokok durian buah ke, tak ada dah. Tengok apa kerja kita dalam syurga nanti. Nak kerja apa dalam syurga, apa kita buat? Makan tidur. Ada lagi. Ada lagi. Tidur tu benda yang nikmat sikit je tu. Tak, kita punya bidadari layan kita, makan layan di bidadari, layan, masya-Allah kan. Semua tu nanti tu makin hebat, makin hebat, makin hebat. Macam itulah. Jadi Nabi melawak tu, Nabi bergurau tu, la tadkhulul jannata ajuzun. Takkan masuk syurga tu orang tua. Nabi cakap betul. Lalu orang tua tadi kan nangislah dia. Bila Nabi kata macam tu, dia tak faham. Nabi melawak. Akhirnya Nabi cakap juga, Nabi kata maksud aku tu, dia kata orang tua masuk syurga dia akan jadi muda. Engkau tu ahli syurga lah maksudnya. Macam tu, kalau beriman ahli syurga lah. Jahat macam mana pun kalau dia tu beriman, dia tetap akan masuk dalam syurga. Baik. Jadi kita kena pegang Nabi tu sidik, benar perkataan mereka itu. Perkataan dia mengaku jadi Nabi, mengaku jadi Rasul. Kemudian apa yang mereka sampai tu datang daripada Allah. Mereka dakwa mereka tu Rasul, mereka tu Nabi. Semua kita kena ngaku benar. Okay. Mana dalil dan dalil sidik mereka itu? Sidik. Mana dalil mereka tu cakap benar? Bahawasanya jika berdusta mereka itu, kalau Nabi itu dusta, kalau Nabi itu berbohong, apa jadi? Nescaya dusta pula khabar Allah Ta'ala. Sebab kaitnya macam mana? Kaitnya Nabi itu sampaikan apa yang Allah suruh sampai. Tapi kalau Nabi itu dusta, bermakna Allah punya perkataan tu dusta pula lah. Lagi pula apa? Tengok lagi pula kerana membenarnya Allah Ta'ala akan mereka itu, dengan mengurnianya Allah Ta'ala akan mereka itu beberapa mukjizat. Jadi dekat sini Syekh Ahmad kata gini, dia kata kalau Nabi itu dusta, nescaya dustalah pula khabar Allah. Pasal apa tu? Sebab Allah Ta'ala membenar tak Nabi tu? Allah membenarkan Nabi. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi pada Rasul tu mukjizat, nak menunjukkan mereka tu benar Nabi, benar Rasul. Betul mereka tu Nabi, benar mereka tu Rasul.
Jadi Nabi dibenarkan oleh Allah. Jadi kalau macam itu, kalau Nabi dusta, membawa kepada dustalah pula Allah Ta'ala. Jadi mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala pada Rasul tu seolah-olah tengok, yang menepati firman-Nya, firman Allah Ta'ala, telah benar hamba-Ku. Ni seolah-olah ni tak ada, tidak ada kata Allah Ta'ala firman macam tu, sadaqa abdi, tak ada, telah benar hamba-Ku, tak ada. Tapi pemberian mukjizat kepada Rasul, pada Nabi itu seolah-olah Allah Ta'ala membenarkan para Nabi dan para Rasul, nak benarkan dia. Jadi kalau Nabi itu dusta, membawalah kepada dustanya Allah. Dan dusta pada khabar Allah Ta'ala tu mustahil, tak boleh terima pada akal kita khabar Allah Ta'ala tu dusta ataupun bohong. Yang ni tuan-tuan nak menolak dakwaan orang Syiah, tuan-tuan kena hati-hatilah zaman kita ni, tuan-tuan. Kita semualah, bukan tuan-tuan sajalah, tapi kita semua kena hati-hatilah dengan dakwaan-dakwaan daripada puak-puak golongan-golongan yang sesat tu. Saya sebut tadi Syiah. Syiah ni tuan-tuan, dia bukan mengaku Nabi tu terima wahyu tu, dia mengingkari. Pasal apa? Dia kata Jibril tu tersalah bagi pelantikan Rasul kepada Muhammad. Sepatutnya dia bagi pada Ali. Dia kata patutnya bagi pada Ali, dia kata, bukan pada Muhammad. Tengok, dia kata macam tu. Tapi dia tak sedar, bila dia kata macam tu, Jibril tersalah, bermakna siapa yang lebih salah? Allah lah. Sebab takkan dia Allah tak tahu yang Jibril tu bagi pada Muhammad? Kalau betul-betul Allah kata Rasul tu bagi pada Ali, Jibril yang tersalah, bermakna Allah yang salah. Sebab Allah yang menentukan semua-semua tu. Ni dakwaan Syiah ni, tuan-tuan sekalian. Macam tu juga dengan golongan-golongan yang menyesatkan lagi, tuan-tuan sekalian. Daripada golongan kaum muda, Wahabinya dan sebagainya lah. Banyak lagi golongan yang menyesatkan tu, tuan-tuan. Tengok maka kata dia, khabar dustalah pada khabar Allah itu mustahil. Bila macam tu, maka sabitlah bahawa benar mereka itu, sabitlah benar mereka itu para rasul, dengan sebab ada dalil. Okey, dan apabila sabit ia benar tu pada mereka itu, pada para rasul tu, mustahillah dusta mereka itu. Mustahil mereka itu berdusta. Tak pernah Nabi itu berdusta. Baik. Kalaulah tuan-tuan ni dusta yang kata tak ada pada Nabi, para Rasul ni kan, bukan seperti ada orang katakan, habis tu yang Nabi dalam peperangan Nabi kata peperangan tu ialah bohong, dusta. Itu bukan dusta tu, itu taktik, itu teknik, itu lain. Kita nak menang, kalau mesti ada taktik kita menang tak? Mesti ada cara. Macam orang main bola kan, ada buah-buah bola mereka tu yang mereka sembunyi, mereka tak bagi tahu pada pelawan tu. Itu lain. Macam Nabi Ibrahim. Kalau kata para rasul termasuk Nabi Ibrahim tu, padahal Nabi Ibrahim pernah berdusta tak? Nabi Ibrahim pernah berdusta tak? Tak pernah Pernah. Tapi dusta Nabi Ibrahim tu bukan masuk dalam dusta yang macam ni. Dia pecahkan dia pecahkan berhala tu habis semua kan. Orang tanya dia, Namrud je. Namrud. Tanya dia, betul kan kau yang pecah ni? Bukan aku. Padahal dia yang pecahkan. Bukan aku, dia kata. Kau tanyalah pada tu, kapak tu ada sangkut dekat patung yang berhala yang besar. Kau tanyalah dia. Mungkin dia yang pecahkan. Jadi dusta lah nama dia. Dusta. Tapi dusta macam tu wajib.
Dusta macam tu wajib. Sebab itulah dusta ni bukan semuanya haram. Ada dusta wajib, ada dusta yang sunat, ada dusta yang makruh. Kita ni banyak tak dusta yang makruh? Dusta tapi makruh. Kalau saya pergi rumah Manjur, kan, Manjur baru lepas makan tengah hari, lepas tu saya sampai, bau kari kepala ikan tu masih lagi ada bau kari rumah dia tu. Contoh. Lepas tu kan, Manjur tanya, padahal saya tak makan lagi tu. Biasa kita orang Melayu macam tu tak? Padahal saya tak makan lagi tu. Dia tanya, Ustaz makan tak Ustaz? Saya dah makan dah. Betul tak? Orang Melayu kacau macam tu tak? Dusta tak namanya? Dusta tu. Sebab tu orang Arab kan, orang Arab kalau kita kata dah makan belum, dia tak kata belum, dia kata belum, dia tak kata dah. Dia takkan bohong, dia kata ya aku tak makan lagi. Maknanya tetamu tuan rumah kena hidang lah. Orang Arab macam tu. Orang Pakistan, India macam tu. Dia nak kita Melayu yang rela lapar pada dusta tu. Tu dusta macam tu tak dosa. Dusta yang tak ada pada Nabi ni dusta yang haram, dusta yang mudarat. Macam dusta orang main teka-teki tu dusta juga tu. Tapi dusta macam tu, makruh je. Bukannya haram tak. Main teka-teki. Tahu tak main teka-teki? Kalau kita sebut dia kuih tapi bukan kuih, apa dia? Macam tu, main teka-teki macam tu, buang masa. Masya Allah, yang buang masa payah. Macam ada satu, ini pun dusta juga, tapi dusta yang kalau menghiburkan orang terhibur boleh tahan lagi. Walau bohong sekali pun, tapi tak hukumnya hak tu, kok hukumnya makruh. Dia kata kisahnya, kenapa Portugis tak dapat mengalahkan kerajaan negeri Kedah? Kenapa? Apa jawapan dia? Jalanan, kenapa Portugis tak pernah mengalahkan Kedah, dan Portugis tak nak tawan ataupun jajah Kedah. Kenapa? Selepas dia lawan dengan Melaka, dia menang kan? Tapi berapa kali kalah. Lepas tu sebab katanya, sebab ada dekat Melaka tu ada 5 hang Tuah, hang Jebat, hang Kasturi, hang Lekir, hang Lekiu. Jadi Alfonso de Albuquerque ni pergilah ke Kedah, nak tawan Kedah, nak jajah Kedah. Dia turun kat Kuala Kedah tu kan, dia dengar banyak hang. Tak jadi. Dia sampai Kuala Kedah tu, ada gerai tepi tu, tanya, Pak Hang mana? Hang nak pergi mana? Dia dengar banyak hang. Hang dah balik ke belum? Pak Hang dah balik ke belum? Mak Hang mana? Dia banyak hang. Tak jadi, dia kata. Dia mengadu kat Alfonso de Albuquerque. Dia kata, kita tak boleh serang Kedah. Pasal apa? Kat sana lagi banyak hang. Dekat Melaka yang ada 5 hang mungkin tak boleh nak lawan, kat Kedah lagi banyak hang, dia kata. Tak boleh lawan. Itu dusta tak? Tapi dusta macam tu adakah haram? Tidak. Tak jadi haram. Jadi yang tak ada macam yang Ibrahim kan, dia pergi ke Mesir, tu tanya, ni siapa ni? Dia bawa isteri Siti Sarah tu, dia bawa. Dia bawa Siti Sarah tu, dia bawa. Dia tanya, siapa ni Siti Sarah? Siti Sarah kan? Ni siapa ni? Oh, ini adik perempuan aku. Dusta tak? Padahal itu isteri dia. Nak menyelamatkan yang tu tak jadi haram. Sebab ada qarinah nak menyelamatkan. Jadi dusta yang tak ada pada Nabi, pada Rasul ni ialah dusta yang haram. Dusta yang haram. Nabi pernah melawak dengan para sahabat. Ketika tu para sahabat dengan Rasul tengah makan buah kurma. Tapi Nabi ni melawak juga, bergurau. Sebab tu kan, bergurau tu boleh je mana, boleh bergurau tu je herul, boleh. Cuma kita boleh bergurau, tapi jangan keterlaluan. Jangan sampai menyinggung, jangan sampai jadi pemarah, marah-marah, jangan. Bergurau boleh.
Kena je banjur dibuatnya. Kena je banjur dibuatnya. Gurau tak apa. Gurau yang ringan-ringan boleh. Jadi Nabi makan buah kurma. Para sahabat ni kan, bila makan buah kurma, sahabat ambil biji kurma tu letak depan Nabi. Kalau ada 5 orang sahabat, semua makan kurma, biji dia letak depan Nabi, letak depan Rasulullah. Lepas itu ada seorang sahabat kata, orang yang banyak makan tu ialah biji kurma banyak di hadapannya. Berani sahabat gurau dengan Rasulullah. Dia kata sahabat kata, orang yang banyak makan kurma tu ialah orang yang biji kurma banyak di hadapannya. 5 orang sahabat semua tak ada Rasulullah biji tu. Tak. Tapi Nabi balas balik lagilah lawak juga tu. Bermula orang yang banyak makan tu ialah orang yang makan dengan biji sekali. Tak ada biji depan dia, tak ada biji. Nampak? Tapi gurau macam tu ala kulli hal tidak memudaratkan. Boleh lawak-lawak macam tu, walaupun namanya dusta sekalipun lah. Padahal sahabat tak ada makan biji kurma tu pun. Baik. Itu namanya sidik, benar, wajib kita i'tiqad macam tu. Tengok yang kedua daripada 4 sifat Rasul tu, yang wajib kita i'tiqad ialah amanah. Ini amanah ni terbit daripada akal. Terbit daripada akal kita. Baik. Tapi syarak kata wajib, walaupun itu hukum akal, amanah tu terhasil daripada hukum akal, tapi syarak kata wajib kita i'tiqad. Kita letak dalam hati bahawasanya nak jadi Nabi, nak jadi Rasul ni mesti dia bersifat dengan amanah. Erti amanah tu kepercayaan, jujur. Masuk kepercayaan tu ialah jujur dalam kerja buat dia. Dalam perkataan dia jujur, perbuatan dia jujur, perkataan dia pun jujur. Tu amanah. Dan maknanya terjemahan ni dan maknanya ni huraian. Tadi terjemahan amanah tu kita terjemah makna kepercayaan. Maknanya huraiannya, pengertian kepercayaan tu, amanah tu terpelihara mereka itu segala nabi dan rasul tu daripada mengerjakan segala barang yang ditegah. Jadi apa sahaja yang ditegah, mereka tu amanah, mereka takkan buat. Maknanya mereka bukan seperti orang yang apa nama tu, bahasa orang sekarang ni kata apa, cakap tak serupa bikin. Tak, Nabi tak. Nabi tu cakap apa yang dia buat, dia cakap. Dia buat. Jadi apa cakap dia buat. Macam kita ni kadang-kadang tak amanah. Kadang-kadang jadi pemimpin tak amanah. Jadi ustaz tak amanah. Pasal apa? Sebab dia larang tapi dia buat. Yang tu namanya tak amanah tu. Jadi tapi Nabi ni mereka memang amanah. Okey. Mereka terpelihara daripada mengerjakan barang yang ditegah. Yang ditegah tu sama ada haram. Yang haram apatah lagi lah. Dan jika makruh dan khilaful aula sekalipun. Jadi yang haram dah tentulah. Tapi yang makruh pun Nabi tak buat. Kalau Nabi yang makruh Nabi tak buat. Dan yang khilaful aula pun Nabi tak buat. Khilaful aula tu atas sikit pada makruh, menyalahi yang utama. Itu pun Nabi tak buat juga. Walaupun itu perkara yang khilaful aula. Yang makruh dah tentu, yang haram dah tentu, yang khilaful aula pun Nabi tak buat. Okey. Sebab tu kan masa siapa nama tu, sahabat tu, sahabat yang Nabi hijrah, Nabi singgah rumah dia. Siapa nama?
Siapa ingat minggu lepas? Siapa nama sahabat tu? Ya, dia sampai kat Madinah. Unta tu berhenti betul-betul depan rumah dia. Jadi kan malam tu dia hidang makanan. Bukan malam, pagi besok tu dia hidang makanan roti. Dalam tu ada bawang. Ya, dalam roti tu ada bawang. Nabi tak makan. Sebab Nabi tak makan bawang. Sebab kalau Nabi makan bawang dah benda tu makruh. Takut-takut apa ni Jibril tak turun wahyu. Jibril tak boleh cium bau bawang. Sebab tu Nabi tak makan. Yang makruh. Ni atas dia. Tapi bila sahabat tu tengok, tuan-tuan, sahabat tu tengok Nabi tak makan, dia berkata, wallahi aku pun tak nak makan bawang. Nabi tegur dia, jangan. Hukum atas kamu makruh. Makruh tu kalau kamu buat tak ada apa-apa. Macam aku tak boleh. Sebab kalau aku makan, Jibril takkan turun. Sebab tu yang makruh pun Nabi tak buat. Macam tu. Dan khilaful aula. Okey, ada juga pertanyaan. Nabi pernah kencing berdiri. Kencing berdiri tu makruh tak? Walaupun sekali sahaja Nabi buat, sekali je, tetap hukumnya makruh. Baik, adakah Nabi kencing berdiri tu makruh? Maka di sinilah hukumnya, tuan-tuan, yang Nabi buat yang tadi tu, yang kencing berdiri tu, hukumnya tak makruh. Sebab tu ulama kita ahli sunnah wal jamaah ni mengatakan yang nak kencing berdiri tu tengok keadaan. Dalam kitab Murakil Ubudiyah. Tapi tak bawa. Kalau bawa boleh saya bacakan. Tak bawa. Ada tak silap saya ada 3 asbab. Yang Nabi kencing berdiri tu ada 3 asbab. Ini atas ingatan saja tahu. Yang pertama, Nabi kencing berdiri ni, cerita dia, Nabi pergi ke satu kampung Arab Badui. Arab Badui ni Arab darat lah, orang kata orang asli Arab lah. Dia duduk tu di perbatasan, di tepi gunung, di lembah-lembah tu duduk. Nabi pergi, tuan-tuan. Lepas tu tandas dia bukan macam tanah kita ni boleh tarik flash macam tu, ada dinding, tak. Dia dinding dia dengan pelepah tamar je. Dia buat pelepah tamar, disusun bagi rapat. Lepas tu kencing berak pun dalam tu lah. Lepas tu kan Nabi ni, Rasulullah ni, tuan-tuan, nak buang air kecil ni, Nabi pun masuk tandas tu. Dan dia punya tinggi pelepah tamar tu setakat ni je, setakat rusuk, duduk dada kan. Jadi kepala nampak lah. Dia tak silap dia pergi dengan Zaid bin Harisah, kalau tak silap, kampung tu lah. Jadi Nabi pun buat air kecil dan berdirilah, nampaklah Nabi tu berdiri. Lepas tu Nabi minta air. Baik, adakah kencing berdiri tu bagi Rasul pada hari tu hukumnya makruh? Tak. Kenapa tak? Sebab yang pertama asbabnya, sebab Nabi tempat yang Nabi kencing tu banyak najis. Bila kata banyak najis orang lain tau, bukan najis dia, najis orang lain. Nabi tak ada. Nabi ni ni kata macam ni nanti jadi viral pula. Yang keluar daripada Nabi najis tak? Tak. Sebab tu ada yang minum air kencing Nabi tak kata haram pun. Yang makan darah Nabi, yang minum darah Nabi tak tegah pun. Ni orang Wahabi memang tak nak macam ni. Dia kata mengagung-agungkan. Itu pedulilah lantak dia lah. Kita ni cerita daripada Nabi sendiri, hadis Rasulullah sendiri, dan riwayatnya pun sahih. Okey, yang ada minum air kencing dia, yang ada minum darah Nabi tak tegah pun. Jadi Nabi kencing dia itu pasal takut terpercik najis kat bawah tu. Kena pakaian dia. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau air kencing Nabi tak apa lah. Ni takut kena najis lain kat bawah tu, takut kena pada dia pun kencing berdiri. Masa tu wajib tak Nabi kencing berdiri? Wajib. Pasal apa? Takut najis tu kena pada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, adat orang Arab. Sebab tu tuan-tuan, apa tu, al-adatu muhakkamatu. Inilah kaedah ni. Ini Imam Syafi'i yang buat ni. Al-adatu muhakkamatun. Maksudnya
Adat tu dijadikan hukum. Adat tu jadi hukum bagi orang Arab. Adat tu jadi hukum. Baik. Jadi macam mana? Masa adat orang Arab ni, kalau sakit belakang, sakit pinggang, dia punya ubat dia tu ialah dengan kencing berdiri. Masa tu Nabi sakit belakang. Itu adat orang Arab. Lepas tu dia hukumkan tidak makruh. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiganya ialah kerana ketika itu Nabi sakit lutut, Nabi sakit kaki. Itu ihtimal tiga. Sebab tu Nabi kencing berdiri tu sebab Nabi sakit lutut, sakit kaki, nak duduk tak boleh. Baik. Jadi itu tak makruh. Sebab tu kalau nampak kita belajar kan, kita baca kitab, Nabi tak buat benda yang makruh, Nabi tak benda haram, Nabi tak buat benda yang khilaful aula. Jadi kalau ada pada zahir nampak macam ada, takwil lah. Itulah kerja kita tuan-tuan, takwil. Takwil itu kita nak jaga supaya jangan kita kata Nabi tu buat benda haram, benda makruh. Sebab Nabi tak buat benda tu. Macam tu. Okey. Tengok ya. Tengok betul. Sekalipun pada zahir dan batin, sama ada kan Nabi tak buat benda yang haram, Nabi tak buat benda yang makruh, Nabi tak buat benda yang khilaful aula tu, pada zahir pun Nabi tak buat, pada batin pun Nabi tak buat. Zahir-zahir pun Nabi tak buat, dalam hati dia pun tak ada nak buat. Tapi kan adalah last dalam kehidupan Rasulullah tu, ada last minute Nabi bercita-cita nak pakai seluar, nak pakai seluar panjang sahaja. Ini cerita Pak Nabi ni, bukan cerita Pak kita ni. Nak pakai long sleeve. Long sleeve tu maksudnya pakai baju kemeja, lepas tu pakai seluar panjang. Yang Nabi cita-cita macam tu. Padahal ketika tu yang pakai macam tu hanya Yahudi saja. Yahudi yang pakai. Ini cerita bukan kita kata pakai ini ikut Yahudi ni. Dah, maksudnya sekarang bila ada orang sekarang pakai dah jadi macam bukan pakaian Yahudi dah. Memang asal Yahudi pakai macam tu. Tapi sekarang ni dah jadi macam umum dah macam tu, pakai macam tu. Tak kira orang Arab, tak kira orang mana, pakai macam tu. Tapi Nabi pernah cita-cita macam tu. Tapi Allah pelihara dia, tak jadi Nabi pakai. Tak jadi. Nabi tak jadi pakai. Tu yang kata tuan-tuan, kalau Wahabi katakan nak pakai sunnah, nak pakai sunnah. Mufti pakai topi. Mufti yang kata ikut Nabi, dia pakai topi. Kalau tanya Nabi pernah pakai topi tak? Tak pernah. Nabi tak pernah pakai topi pun. Sekali-kali tak pernah pakai topi. Tak pernah pakai long sleeve, tak pernah. Itu pun Allah tak bagi dia pakai, Allah tak izinkan tuan-tuan sekalian. Baik, walaupun pada hukumnya adalah makruh sekalipun, tak ada. Okey. Pada zahir dan pada batin, tengok. Kemudian nak mengumumkan lagi yang kata Nabi tak buat yang haram tu, tak buat makruh yang khilaful aula tu, pada ketika kecil dan besar. Masa Nabi kecil pun Nabi tak buat benda yang haram, makruh, yang khilaful aula. Tengok, yang ni yang kita bukanlah buat teguran, tapi hati-hatilah. Ada dalam zaman kita ni, dia kata apa? Nabi itu sebelum jadi Nabi, sebelum umurnya 40, dia sama macam kita. Boleh kata macam tu ke? Boleh kata macam tu. Dia kata macam tu pula. Dia kata Nabi tu sebelum ditabal menjadi Rasul, Nabi tu macam Muhammad kampung ni, kata Muhammad kampung lah, Muhammad lain ni sama dia tu. Sama macam tu juga dia kata. Kalau Muhammad tu buat makruh, Nabi pun buat makruh sebelum. Padahalnya tuan-tuannya, daripada Nabi di dalam perut ibu dia, dia tak pernah sama sekali menyusahkan ibu dia Aminah tu, tuan-tuan. Tak pernah. Sebab tu Aminah kan, masa dia hamilkan Rasulullah tu, tuan-tuan, dia tak pernah. Dia tak ada naik apa ni, darah tinggi ke, tak ada. Elok, relax je dia. Kuat je tenaga dia, tuan-tuan. Dan Nabi dalam perut mak dia tak pernah menyusahkan. Tu yang Habib Umar tulis dalam kitab yang ulamik dia tu. Dia kata
Hinama hamalat bihi aminatun lam tashku syai'an ya'khuzun niswana. Hinama hamalat bihi, pada ketika Aminah, Aminatun hamilkan bihi Nabi tu, hamil kan, lam tashku syai'an, tak pernah mengadu apa-apa. Tak pernah. Tak pernah mengadu. Lam tashku syai'an ya'khuzun niswana, seperti perempuan-perempuan lain. Jadi Aminah tu masa tu tak pernah mengadu apa-apa. Macam mana nak kata sama macam Muhammad kampung, macam mana? Jangan pegang perkataan tu, jangan pegang. Walaupun yang cakap tu ustaz, tok guru lah. Ada kata ustaz, ada kata tok guru sekalipun, jangan pegang, itu salah. Dalam pengajian kita yang cakap macam tu salah. Walaupun dia banyak pengikut, itu dia punya pasal. Yang saya ngaji dalam kitab tak boleh kata macam tu. Kecil, pada ketika kecil dia tak pernah buat benda tu, dan pada besar lagi tak pernah buat. Dan dahulu daripada jadi Rasul Nabi, yakni sebelum jadi Nabi, dan kemudiannya yakni selepas jadi Nabi, tak pernah Nabi buat benda yang haram, benda yang makruh, dan benda yang khilaful aula. Kalau ada, maka wajib kita takwil. Macam tadi lah, macam kencing berdiri tadi tu, takwil. Tu tak makruh. Sebab tu kalau tanya pada ulama mazhab Syafi'i, hukum kencing berdiri tu ada 4 sekurang-kurangnya. Kadang-kadang jadi wajib, kadang-kadang jadi sunat, kadang-kadang jadi haram, dan kadang-kadang jadi makruh. 4 hukum kencing berdiri, tuan-tuan sekalian. Tengoklah. Tu sebablah dekat surau kita, masjid kita ni, ada tak yang kencing yang jenis berdiri tu? Ada? Tak ada? Tak ada. Jangan buatlah, jangan buat. Nampak teruk sangat. Dah lah pakai kopiah, pakai jubah, kencing macam tu, nampak tak elok sangat lah. Baik. Dengar ada orang ambil gambar viral pula dah. Pak Haji kencing berdiri. Jangan-jangan. Jangan buat. Okey. Tengok ya. Jadi itu kena pegang. Yang tadi gariskan tu. Jika makruh, khilaful aula, pada zahir, pada batin, ketika kecil, besar, dan dahulu daripada Nabi, kemudian jadi Nabi. Yang tu semua tu umumnya macam tu. Baik. Dan mustahil lawannya, lawan amanah tu, iaitu khianat, tak jujur. Ni banyak ni yang tak jujur ni. Walaupun bukan kitab suci sekalipun, manifesto tu, tapi kalau tak tunaikan, makna khianat tak? Khianat tak nama dia? Khianat semua kita sepakat terkhianat kan? Banyak khianat lah zaman ni, banyak pemimpin khianat lah. Banyak pemimpin tu khianat. Pasal apa? Dia janji beri apa masa nak dapat jadi menang tu, kata apa macam-macam. Dalam manifesto macam ni, padahal bohong je tu. Tengok, maka namanya khianat. Walaupun kata bukan kitab suci, janji itu memanglah bukan kitab suci, tapi itu dah kamu dah mengkhianati rakyat, kamu tipu rakyat kamu. Macam tu. Walaupun kamu dah 2 kali jadi Perdana Menteri sekalipun. Baik. Mana dalil? Dan dalil amanah mereka itu, bahawasanya jika khianat mereka itu, kalau Nabi tu khianat, ni dalil akal ni, kalau Nabi tu khianat, nescaya adalah kita disuruhkan kita dengan khianat. Jadi kita ni disuruh tak kita ikut Nabi? Suruh kan? Baik, kalau Nabi tu kita disuruh kita ikut Nabi, kalau Nabi tu khianat, mana kita kena khianat tak? Mustahil. Pasal apa? Kerana khianat tu satu benda yang tak baik. Sebab tu dalam dia kata, kerana disuruh kita mengerjakan seumpama perbuatan mereka, kita disuruh mengerjakan macam perbuatan mereka, macam perbuatan Nabi. Dan tiada sah. Itu ada perkataan, dan tiada sah. Ada tak? Tak ada. Ada tak macam mana situ? Tak ada. Tambahlah. Dan tiada sah. Sebab kitab tu kawan saya yang buat tu dirumikan balik, mungkin dia tertinggal.
Dan tiada sah bahawa disuruh kita dengan khianat. Pasal apa? Kerana tiada menyuruh Allah Ta'ala dengan kejahatan sekali-kali. Jadi khianat tu namanya kejahatan. Sedangkan Allah Ta'ala ni tak pernah sama sekali mengerjakan, menyuruh kita melakukan kejahatan. Wallahu alam. Yang ketiganya tabligh. Ada soalan? Ada apa nak tanya? Ya. Kalau macam kata mak tadi tu lah. Ya. Kalau ramai yang ikut macam tu, Nauzubillah. boleh jadi Takutlah boleh jadi terbatal iman dengan Rasul tu. Kan? Jadi ialah pada zahir nampak Islam lah. Tapi kata macam tu takut terbatal iman. Sedangkan kita wajib i'tiqad Nabi tu tak pernah buat benda haram, benda makruh ataupun benda khilafah aula. Sebelum jadi Nabi atau selepas jadi Nabi, masa kecil dalam perut tak pernah. Jadi takut-takut kalau kita i'tiqad anak Nabi tu tak buat benda haram, ialah selepas jadi Nabi je, sebelum tu dibuat. Yang tu kata macam tu takut-takut menghina Rasul. Tu cakap bahaya nak i'tiqad macam tu. Okey, ada soalan lain? Ada. Okey, ya, bab ni ringan ya macam. Bab ni ringan, masuk ringan tu mudah kita faham. Dia tak payah sangat. Sebab sifat Tuhan tu yang sifat ma'ani tu yang kita susah sangat nak fahamnya. Tak apalah. Yang tu dah lepas dah tuan-tuan. Tapi setakat mana kepahaman ingatan, wallahu alam, saya tak tahu. Saya dah baca dah sampai kat tu dah habis dah. Terpulang pada tuan-tuan lah, sama ada nak memahamnya kembali ataupun tak, terserahlah. Wallahu alam bisawab. Kita berhenti setakat ni dulu, insya-Allah kita sambung pada masa-masa yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana. Allahumma ya azima sultan, ya qadiman ihsan, ya daiman ni'am, ya kasira jud, ya wasi'al ata', ya khafiyya lutuf, ya jami' sana, ya haliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim rada sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa laka manu fadla wa anta rabbana haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal zaka ahla. Ya misyara kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir alaina kulla asir fatasir wa sa'alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaji lal bayan wa tafsir, hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu man yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allah bihaqqi man yakhafu minka najina mimman la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika lati la tanam wa kunafna bika nafika alladhi la yuram warhamna biqudratika alaina fala nahqata siqatana wa raja'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.